Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini, okey, tak payah cakap. Ha, uh, baru minggu lepas ada mesyuarat cawangan. Uh, saya memang tak miss kalau ada mesyuarat cawangan ni daripada semenjak saya tubuhkan UMNO cawangan di sini, salah satu cawangan KL ya, tak pernah sebut nama lah. Tak miss kalau tak ada haral melintang lah. Dan baru-baru ni dah ada mesyuarat. Dah saya jangka, walaupun nampaknya tidak ada kekecohan berlaku, sebab awal-awal saya pun tak tahulah, sebab masa tu kita tak ambil berat sangat tentang, sebab kita bukannya ada peringkat bahagian ke ataupun di cawangan pun, saya ahli biasa je, bukannya ada perkara-perkara yang diarahkan oleh pihak-pihak atasan tu sampai ke kita, tak ada. Ataupun saya sendiri tak ambil tahu. Walau macam mana pun saya hadir mesyuarat tu, nampaklah ramai jugalah, ramai. Terutama kalangan belia ni yang pemuda lah, ramai. Dan ramainya tu pula tu bukannya yang menghadiri, ahli yang menghadiri tu, ramai orang luar. Daripada cawangan-cawangan lain pun, saya pun tak, adalah yang kenal-kenal lah. Dan adalah nampak yang kulu kilir ada dua orang tu pakai baju hitam. Dia tu itulah yang dipanggil SB politik tu kan, kulu kilir. Patut kau diam-diam je lah, duduk dan diam macam dulu-dulu, bukan tak ada. SB ada, tapi dia orang tak boleh mempamerkan diri tu. Kau cuma merhati je lah, tak salah sibuk. Bukan sibuk, dia tak apa. Sepatutnya duduk diam, duduk jauh-jauh, dengar apa orang cakap. Okey, tak apa. Tapi apa yang berlaku, saya tengok agenda mesyuarat tu tidak ada ucapan-ucapan daripada yang tukang merasmikan tu, tak adalah. Alah, ketua cawangan pun tak boleh buat ucapan masa perasmian tu. Dulu adat mesyuarat di Malaysia ni, mana-mana persatuan ke apa ke, dia ada yang datang merasmi, tak ada. Saya pun tak ingat lah, ada ke dulu macam itu juga. Kalau ada pertandingan peringkat tertinggi tu, tak ada orang merasmi, tak ada ucapan, tak ada apa-apa. Mengikut salah seorang bahagian AJK bahagian tu, dia pun setiausaha, sepatutnya dia tak datang juga, tapi datang juga. Dia kata, saya tanya dia, mengapa? Dia kata sebab arahan daripada atasan. Kalau atasan tu majlis tinggi lah, ataupun presiden yang berarahan, tak boleh megang mikrofon sebelum mesyuarat dijalankan, tak boleh megang mikrofon siapa-siapa pun, memang ketua cawangan, sebab nanti ada bias. senang cakap. Okey, tak apa. Saya kata, apa yang risaukan sangat ni? Pihak atasan ni, walau di situ takut megang mikrofon, di YouTube ni, di YouTube ke, di social media ke, di inilah, mana-mana WhatsApp, ada grup-grup tu, lagi bahaya. Tak logik. Kalau saya bebas, kalau nak berucap siapa jemput lah. Kalau tak nak jemput berkaitan dengan berkaitan dengan UMNO yang ada kepentingan kan dalam besok tu, panggil lah siapa ke, Tok Imam ke, masjid ke, jemputlah. Kita merasmi saja, nak merasmikan. Siapa dia panggil patron. Itu je lah. Apa itu? Okey, lupakan itu. Saya nak rujuk, nak cakap dengan orang baru ni. Ini tahun bila ni? 66 ni kan? 66 ni dulu. Kuat ni semangat. Jangan 46, 66. Kena cerita imbau kembali tentang, sebab di masa itu saya diberi peluang masa mesyuarat tu, rupanya ada ucapan penangguhan tu, ada yang dikatakan. Saya bercakap lah panjang lebar lah.
bercakap pasal apa? Berkaitan dengan memberi, saya suruh, minta tolonglah, dan saya perjelaskan mengapa mesti Presiden UMNO ni tidak dipertandingkan. Walaupun sekarang ni baru dalam, tak tahulah dah lulus tak lulus apa dia punya usul tu dibawa ke ROS kan, tak tahu. Tapi pada saya bukan sebab hal undang-undang apa tu, akta apa tidak, akta undang-undang ke apa tak. Saya cuma nak menjelaskan kepada ahli-ahli UMNO yang saya fikir saya bertanggungjawab juga perjelaskan. Kalau ahli-ahli itu tidak faham betapa timbalan Presiden UMNO tu tidak dipertandingkan dalam situasi sekarang ini. Kalau dulu-dulu tu, ni apabila saya dulu ni, nanti saya sambung balik mengapa Presiden UMNO tu merangkap timbalan Perdana Menteri jangan dipertandingkan, jangan diganggu gugat. Itu pesan saya. Saya ni orang tua ya, berpuluh tahun. Sekarang ni dah umur 71. Ini daripada sejak tahun ini. Habis-habis sentra je saya masuk UMNO. Ya. Okey, oleh kerana itu saya nak cerita sikit tentang UMNO ni dulu. Kena faham betul-betul orang baru-baru ni. Walau macam KJ tu saya kata orang baru, pada saya dia orang baru. Dia tak tahu apa. KJ tu tahu. Begitu juga lain-lain, dan ada kemungkinan macam Isyamuddin, saya terus cakap dia memang kita akui dia tu anak somebody. Datuk nenek dia pernah jadi kata orang yang mengasaskan UMNO ni, betul. Saya nak start daripada situ tentang siapa pengasas UMNO, UMNO masa tu. Tapi ingat, Datuk On Jaafar yang disanjung sebagai pengasas UMNO, dan UMNO tu ditubuhkan, dibuat adalah di dalam Istana Johor. Kita faham. Tetapi masalahnya, mengapa tahu-tahu Datuk On Jaafar tidak terpilih jadi Presiden UMNO masa itu? Dan kalau dia di Presiden UMNO, dah tentu dia jadi Perdana Menteri yang pertama masa itu. Tapi tidak. Mengapa diambil alih oleh Tengku Abdul Rahman? Kalau tidak, Tengku Abdul Rahman tu dah jadi yang amat mulia, sebab dia tu anak raja, dia boleh jadi raja bila masa Kedah tu. Tetapi mengapa tidak? Soalannya, saya tak tahu sama ada ini betul, tapi pandangan saya betul. Melalui bacaan saya, kajian saya betul. Tetapi banyak orang-orang UMNO menafikan. Okey, masa ditubuhkan, saya tak mau cerita lain lah. Cerita lain ni nanti ada kaut mengarutkan, kita pun tak. Tapi yang saya fahamkan, mengapa Datuk On Jaafar tidak dipilih jadi Presiden UMNO dan terus menjadi Perdana Menteri yang pertama. Ini kena faham. Kalau tak betul, buat kajian. Orang-orang Melayu di masa itu, sama ada pihak-pihak pemerintah, pihak kerabat, kita tak tahu. Orang-orang Melayu masa itu adalah nasionalis Melayu ni. Itu belum lagi orang Melayu ni berkabung tu. Sebab raja-raja sign apa tu Malaysian Union tu dah setuju kan. Orang Melayu satu tanah Melayu berkabung. Pasal apa berkabung? Itu cerita lain ya. Ini sebab apa dia orang tak mahu, nasionalis Melayu ni tidak mahu Datuk On Jaafar supaya menjadi pemimpin UMNO masa itu. Sedangkan dia yang menubuhkan UMNO. Okey, kita baca ayat UMNO tu, letter ABC tu. UMNO. Pentafsiran dia tu banyak. Kalau benarlah UMNO tu nak dibuat oleh Datuk On, keahliannya dibenarkan bangsa-bangsa lain, bangsa India, kita ambil dua bangsa je lah, bangsa India, Cina tu menjadi ahli UMNO di sebalik orang Melayu, bermakna itu bukannya United Malay.
itu adalah United Malayan. Ada istilah abbreviation tu, UMNO tu kan, dijadikan United Malayan National Organisation. Dah bahasa orang putih tu, United Malayan. Jadi orang-orang dia tak tahu tentang Malayan ke Malayan ke Malay ke, masa tu dia tak tahu. Yang tahu ni British. Dan British tu kau nak tahu, apa-apa perkara besok akan datang macam Malaysia ni kan, Malaysian. Bila sebut Malaysian tu dah bercampur, semua bangsa bercampur. Tapi kalau tanah Melayu dia tak campur. Faham tak? Ini bukan pendapat tu, ini fikir logik. Okey. Jadi disebabkan Dato' On hendaki supaya ahli-ahli UMNO tu terdiri daripada komposisi dia kaum itu boleh masuk. Orang India, Cina, Melayu boleh masuk. Benda ni berkait-kait lepas itu untuk membuat sesuatu kebaikan itu itu jadi Josoli apa semua tu kan. Itu cerita lain. Ini nak jelaskan mengapa Dato' On nak buat itu supaya bergabung semua. Perpaduan ke? Sekarang ni panggil perpaduan lah, dulu bergabung. Oleh kerana itu, maka nasionalis Melayu, saya tak mau cerita, tak mau sebut siapa dia nasionalis Melayu tu, sendiri cari. Ada banyak. Datuk itu, Datuk ini, yang pro nasionalis Indonesia juga. Lebih kurang. Dia tak mau. Dia orang tu dah lagi bijak, dia orang tahu dah. Parti itu mestilah parti Melayu. Tulen. Kalau campur-campur dalam tu jadi masalah. Orang Melayu tak ada parti. Melayu ni tak ada parti tu. Parti tulen. Jadi kan, disebabkan itu nasionalis Melayu ni dia tak mau dipimpin oleh Dato' On, sebab tujuan Dato' On tu nak membawa semua bangsa Malayan. Saya ingat saya seorang yang bercakap macam ni, Malayan, United Malayan National Organisation dulu. Jadi sekarang ni United Malay. Tulen Melayu. Jadi sebab itulah apabila saya sebut dalam dunia tidak ada parti Melayu selain UMNO. Faham? Adik-adik faham? Ini pakcik yang cakap ni. Dalam dunia ni tidak ada parti lain yang jadi wadah orang Melayu selain parti UMNO, United Malay National Organisation. Ada apa? Kau senang-senang cakap nak bubarkan, senang-senang cakap nak apa, dah lingkup lah, senang-senang cakap nak itu nak ini semua kan. Disebabkan pengaruh-pengaruh Desperado. Orang UMNO dulu tapi dia Desperado. Pekan ni bukan baru berlaku. Dulu pun sama. Zaman Tengku Rahman pun. Zaman Tengku Rahman pernah masuk Semangat 46. Tengku Razak Hamzah dia membuat Semangat 46, parti Semangat 46. Dan Tengku Rahman kalau itu dia dah awal-awal dah disingkirkan daripada UMNO sebab dia masuk, dia berkempen dengan Semangat 46. Saya ingat lagi pilihan raya bila tu, saya lupa. Ya. Kena usung tu. Tengok Rahman tu usung, sana sini dia usung. Usung pakai apa tu, pikul usung. Padahal dia bapa kemerdekaan. Tetapi disingkirkan pada UMNO sebab apa? Sebab dia dah melanggar disiplin UMNO. Dia menyokong Semangat 46. Razil Hamzah juga gitu. Bermakna sehebat-hebat Tengku Rahman, Razil Hamzah tu tidak menyokong parti Melayu. Ia Semangat 46 tu sebab tertubuhnya UMNO tahun 46 tu. Jangan ambil semangat. Kita nama tu kita tak. Nama Melayu. Nama Islam. Sama. Nama Melayu. Kena faham. Okey. Kalau kau nak bubarkan UMNO, kau nak lingkupkan UMNO, kau nak buang UMNO dalam tong sampah, kata macam yang netizen cakap tu, bermakna apa tu? Bermakna Melayu tak ada dah. Tak ada tempat, tak ada wadah, tak ada kapal.
Dulu dah lah kapal layar tu dah dibuang, ganti dengan timbang pula, dacing. Kapal layar tu sebenarnya kapal Nabi Nuh tu lah, macam tu menyelamat tu. Ada kapal. Kalau kita tak ada lah mati lemas, ada kapal perikatan. Okey, kena faham tu ya. Bermakna parti Melayu, yang ulung-ulung parti Melayu dalam dunia tu adalah UMNO. Ada budak-budak kita, orang kita kat luar negeri jadi ahli UMNO. Macam student-student banyak persatuan dia hasil UMNO. Itu kena faham. Jadi mengapa kau nak bubarkan, kau nak lingkupkan, nak dengar cakap orang Desperado tu. Desperado. Orang yang Fras tu. Desperado ni Fras. Dia tak menang ke apa, letter hajat dia tak sampai tu, Desperado. Dia lama-lama stres, jadi depress, jadi gila. Bila jadi gila, otak macam-macam dia lakukan perkara yang menghalalkan yang haram dihalalkan macam tu. Jadi macam tu. Okey, faham. Jadi wadah parti Melayu dalam dunia adalah UMNO. Selain tu tak ada. Kalau orang kata Parti PAS dia bukan parti Melayu. Parti PAS bukan parti Melayu. Dia kata parti Islam. Tapi Islam apa? Dia bukan parti Melayu. Kita tak parti Melayu, kita orang Melayu. Parti Arab, parti Cina, parti India, parti British, parti Endon. Itu pun tak tahu. Tapi kalau parti Melayu tu tak ada, kita tidak adalah kata orang yang apa dia panggil, striker tu, nak cari kepentingan Melayu, tak ada. Nak cari apa orang Melayu, tapi muka kita muka Melayu. Tak ada. Jadi itulah sebabnya mesti jaga parti Melayu tu. Atas sebab itulah maka saya tiap-tiap ada mesyuarat UMNO, saya mesti hadir. Walaupun saya dulu dikalahkan lah apa semua dalam masa ketua cawangan semua kan. Dimandikan lah apa semua tu kan. Okey, tak kisahlah. Yang penting itu wadah. Okey, lagi satu, logik. Tadi itu tentang itu kan, dari segi logik sebenarnya. Logiknya, kita tak kisah. Bukan pertama kali UMNO buat pemilihan tentang pemilihan jawatan lah. Itu biasa bila tiba masa AGM tu, adalah pemilihan. Siapa nak jadi presiden majlis tertinggi ke apa, MKT ke, Simbalan ke apa semua tu. Itu biasalah, mana-mana parti dalam dunia ada macam itulah, sistem demokrasi. Tapi taklah kemelut sekarang ni. Ya. Tindakan Presiden UMNO Zahid Hamidi ni adalah kerana orang yang nak mengugut dia, orang nak hentam dia, orang nak macam-macam nak ngata-ngata dia. Aku sendiri pun kalau kau pukul aku, pukul kau. Itulah ceritanya. Very simple. Cerita Piramli tu. Bila dia pergi masuk kedai restoran tu, yang pakcik lebel tu kata, belum dia kenalkan kita kenalkan dia balik. Macam tu. Piramli lah cerita. Sebelum dia nak kenalkan kita kenalkan dia balik. Itulah dia. Bodoh. Kena faham. Lagi satu ya, Presiden UMNO ni sebelum dia nak jadi, dia tak ada niat pun rasa-rasa nak jadi timbalan Perdana Menteri, tak ada. Kalau ada planning dia cara macam itu pun bagus juga untuk kepentingan UMNO. Sebelum pilihan raya, orang dah busukkan nama dia, Zahid ni. Zahid ni dia cakap macam seolah-olah tak berapa, bukan fasih lah, dia tak seketul ayat bandingan dulu sebab dia ada sakit. Tapi otak dia boleh pakai. Kalau saya cakap Mahathir nombor 2, nombor 1, dia nombor 2. Faham ya? Kalau Mahathir tu nombor 1, otak Zahid ni nombor 2. Tapi apa pun, sama ada untuk diri dia dan untuk parti, untuk kebaikan, dia berjaya. Begitu juga Mahathir.
untuk diri dia dan untuk apa sejauh ni dia berjaya. Siapa kata tak berjaya? Dia dah maksimum tu. Maximum utilization. So, ceritanya maka bodohlah kita dalam UMNO. Masih lagi ahli UMNO. Siapa yang tak kena buang lah. Siapa yang tak kena buang. Siapa tak digantung. Siapa yang tak ditindakan disiplin kena buang apa semua tu kan. Dia masih ahli UMNO. Dan saya cabar ahli-ahli taman saya tu. Saya kata, kau orang tak sangat menyokong orang luar daripada UMNO tu. Nak buat apa? Kau berhentilah UMNO. Pergilah sokong. Ada bekas menteri, mantan menteri kesihatan, contohlah mantan, sebut nama tak maulah. Dia keluar, diberhentikan. Ada juga yang saya pun tak berapa ingat sama ada diberhentikan atau digantung. Tapi ada yang diberhentikan. Banyak yang digantung. Ada lah yang berapa. Kalau kau menyokong pihak-pihak UMNO, tokoh-tokoh UMNO yang diberhentikan tu atas sebab-sebab tertentu, majlis ahli jawatan kuasa disiplin tu dah ambil keputusan, ya. Engkau tak setuju, engkau ikut dia, sedangkan dalam depan mata ni Presiden UMNO masih ada, masih hidup, masih berkuasa, masih kita boleh bertaut dengan dia sebab dia lagi di Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri itu peruntukan dia banyak. Timbalan Perdana Menteri Malaysia peruntukan dia banyak, beratus juta. Untung-untung kita cawangan pergi. Ini bahagian, ada bahagian-bahagian yang terikut-ikut tu lah. Bijak-bijak dia orang ni, ketua punya bodoh semua. Masa inilah pun kalau China dia pegang tu. Kalau China ada jabatan tinggi kata siapa ni Anthony Luke ke apa tu, Hanayo apa semua kan, dia menteri kan. Dia orang pegang. Walaupun gangster pegang dia. Sebab dia tahu kuasa tu di tangan dia orang. Jadi Timbalan Perdana Menteri itu berkuasa sebagai Timbalan Perdana Menteri. Peruntukan dia nombor 2 daripada Perdana Menteri. Hingga kini, sekarang. Lepas itu kalau dia buang, habislah. Tapi sekarang ni, masa apa lagi kita nak? Kita tak apa-apa masalah ke apa, bagian ada permasalahan apa-apa ke yang logik lah. Yang rasuah-rasuah tak main lah. Sekarang ni bahaya. Jadi apa yang masalah tu? Presiden UMNO jadi Timbalan Perdana Menteri. Betul, bila aku tanya, habis kalau Timbalan ni Presiden UMNO ni digugurkan, nak ganti siapa? Cari ganti. Nak ganti siapa? Orang yang teko-teko yang hebat-hebat tu tak boleh bertanding dah sebab dia dah digantung. Dia tak cari siapa? Carilah yang bekas mantan kita dulu konon nak jadi tu. Udah ada lah dia punya apa background apa semua tu. Dia bolehkah jadi Timbalan Perdana Menteri Malaysia? Udah ada kata orang janji bukit, janji intan belian di sebalik bukit, katakan dah ada. Yang kita bodoh ni nak turun balik ke bukit tu, nak merangkak balik gitu. Apa lah? Ini nak bagi tahulah apa ni, itu apa? Orang-orang baru ni kena faham. Itu peluang, opportunity, peluang. Dia presiden kita. Makna kalau kita ahli UMNO yang setia dengan presiden, kita bila-bila masa boleh jumpa dia punya apa, orang kuat dia ke, setiausaha, ada benda-benda hal penting, boleh jumpa. Masalah. Ada kabel, itulah kabel nama dia. Nak putuskan kabel lah. Apa? Jadi itulah ya, benda-benda ni tentang apa ni. Ni saya nak cerita betapa susahnya presiden kita. Dia tak putus asa. Presiden kita ni tak putus asa. Mula-mula dia desak mantan PM dulu, Ismail Sabri, suruh buat pilihan raya. Iyalah, lagi cepat lagi bagus. Sebab kekuatan UMNO masa tu tengah panas.
Orang tengah panas-panas. Baru aja buat PRN tu kan dah panas. Itu pun terlewat sikit. Udah tu orang nak gagalkan juga. Konon-konon nanti banjir lah. Saya ada buat satu video, banjir. Banjir lah itu semua. Satu dunia. Satu dunia kata musim banjir. Macam dia tu tahu sangat jadi banjir. Yang orang bawah-bawah ni, apalah ni Presiden UMNO ni desak ni masa banjir pula nak buat pilihan raya. Reporter bangak ataupun semua TV keluar panggil profesor tu yang analisis politik tu kan. Olah kalau banjir macam mana? Ni macam mana? Aku malah nak maki ni. Bodoh. Ada banjir. Ada banjir. Elok berjalan lancar. Kalau ada banjir hujan, longkang penuh air sikit gitu je lah. Sebab apa? Sebab soalnya dia gunakan isu banjir nak membusukkan nama Datuk Seri Zaid ni. Nak busukkan. Oh, orang kata aku ni orang Teluk Intan. Aku orang Teluk Intan ya. Datuk Zaid ni orang tak pernah jumpa pun. Kalau jumpa pun pergi sembahyang dekat wilayah tu sekali dua kali. Itu pun sebab kita salam gitu je lah. Nak kata tak jumpa tak boleh lah. Tapi saya ada sekali terjumpa masa nak naik tangga tu kan. Terjumpa takkan nak salam. Tapi lain pada tak ada. Tak ada lah, tak ada. Saya orang Teluk Intan lah tu, ni tak ada. Tak ada. Benda bab tu jangan cakap bukan-bukan. Ya. Ini mana tahu netizen yang orang Teluk Intan dia tahu orang Teluk Intan, betul dia kata kita ni apa kesulitan itu. Tapi ingat Datuk Zaid tu sekarang ni aku balik daripada Teluk Intan, rumah adik aku dekat Manjung tu kan. Aku tengok jabatan daripada Bagan Datuk pergi ke mana tu? Apa nama tempat tu? Kampung apa Kayan. Dah nak siap. Dia kata sebelum raya ni kena siap mungkin lah. Jabatan tu punyalah panjang jabatan tu. Macam jabatan Pulau Pinang ni kat lebih kurang. Kalau itu siap, maka Bagan Datuk tu akan jadi maju. Bagan Datuk tu maju, itu majoriti orang Melayu dulu itu, Jawa dengan Melayu. Bukan sebab Jawa bukan sebab Jawa. Tak ada Bagan Datuk. Seharusnya dia mesti maju. Selepas bertahun-tahun dipendamkan Bagan Datuk. Ya. Jadi di situ nampak kemajuan dia buat. Diusahakan juga. Di masa itu orang pun risau kalau Zaid itu hari jatuh kalah jabatan tu pun tertangguh terencat tu, takkan siap. Bukan nak bergurung. Sebab dia tahu di mana duit datang masuk keluar masuk. Kau nak buat kata hal-hal kes-kes mahkamah semua dia tu kan. Buatlah. Buat. Macam Datuk Najib tu kan. Tengok apa jadi. Tak lama lagi. Kita tak tahulah. Saya pun tak tahu. Okey, ini dia tadi saya pesan tu tentang bodohnya lah kita ahli-ahli UMNO kalau kita mendengar cakap orang luar daripada UMNO yang telah digantung, ada dia diambil tindakan, diberhentikan, maka kita masih dalam UMNO lagi. Kalau engkau tak ngikut cakap dia, kau keluarlah UMNO. Jangan jadi gunting dalam lipatan. Ini aku pesan. Ini untuk cawangan aku cawangan aku. Sebab cawangan lain tu aku tak tahu. Cawangan aku. Semua ya. Dia orang ni terbuka minda dia orang tu. Tentang penubuhan apa semua tu UMNO. Mengapa dulu Mahathir pun pernah kena buang UMNO. Bukan tak nak buang UMNO. Mahathir kena buang. Tengku buang dia. Lepas tu Tok Razak ambil balik. Lepas tu Anwar Ibrahim pun dalam UMNO, masih dalam UMNO lagi. Lepas tu dia ada buat perkara yang tak tahulah. Itu apa kata orang ada komplot ke apa tak tahulah. Itu bukan urusan aku. Tahu-tahu dia masuk jail. Lepas tu keluar balik jadi PM sekarang ni. Ini tak ada masalah. Jadi yang muda-muda tu tak terlambat. Macam KJ tu kan. Dia tak terlambat.
dia boleh coming back lagi lah, no problem. Semua boleh. Isamuddin boleh, semua boleh. Benda tu ada dia punya dah apa kelaziman dia macam tu dah ada. Naik turun dalam politik. Tak masalah apa. Okey. Setakat itulah saya ni nanti mai repek tapi dah setengah jam sikit-sikit macam tu. Jadi apabila saya tadi nampak macam kalau ada orang terasa apa semua tu, saya minta maaf lah. Jadi anggap ni sebagai satu cakap-cakap politik je lah. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.